2, 3. Pada graf yang diberi itu ada 2 sahaja. Jadi awak kena tahu yang mana yang tak ada. Garis yang tak ada kamu terus bulatkan. Setelah kamu bulatkan, kamu kena lukislah garis tersebut. Bila melukis tu kamu kena tengok adakah dia melibatkan Y sama dengan nombor ataupun X sama dengan nombor. Jika melibatkan Y sama dengan nombor, dia akan potong paksi Y macam ni. Jika melibatkan X sama dengan nombor, dia akan potong, katakan X sama dengan 5. Maka dia potong paksi X pada nombor 5. Cuma garisnya putus-putus atau pejal tu bergantung kepada soalan. Cuma saya terangkan macam mana nak lukis garis. Jika garisnya melibatkan Y sama dengan nombor dan huruf, contohnya 2X tambah 1. Untuk garis yang melibatkan nombor huruf dan ada nombor ataupun tak ada nombor, kamu perlu buat petak. Lepas tu cari 2 koordinat apabila X kosong dan ambil satu nilai lagi apabila katakan X3. Mana-mana nilai pun okey actually. And then kamu lukis. Okay, that is little bit for your knowledge only ya. Tapi soalan ni tidak melibatkan sebegitu. So kita akan terus kepada soalan. Aduh manusia. Kalau nak markah yang sedikit, kita tanda 2 yang pertama sahaja dulu. Tengok sini, Y lebih kecil atau sama dengan negatif X tambah 5. Y lebih besar atau sama dengan 2X tolak 2. So you have 2 things there. One is kecil, one is besar. You can see the K and the B. Okay. The lines are already there. So kita tanda. Macam mana nak tanda? Tengok garis. Ini garisnya. Lebih kecil, tanda ke bawah. Lebih besar, tanda ke atas. Yang garis yang kedua ni lebih besar. Lebih besar, kita kena lorek ke atas. Besar lah, besar tu atas lah ya. Kecil tu bawah lah. Nilai yang kecil semua kat bawah daripada paksi. Okay, bila kamu buat 2 garis ni, kamu akan dapat 1 markah. Ini belum lukis garis yang ketiga ni. So kita nak lukis garis yang ketiga. Garis yang ketiga melibatkan X lebih besar daripada 1. Dia tak ada kaki ya. Bila tak ada kaki dia tak stabil. Garisnya putus-putus. Kat mana nak lukis? Dia hanya melibatkan X dengan 1 sahaja. Nothing to do with Y. So pada paksi X cari nombor 1 dan kita akan lukis garisnya kat sini. Garisnya putus-putus. Lebihkan garis tersebut pada rajah supaya senang dilihat oleh pemeriksa. Lepas tu yang ni lebih besar. Kalau lebih besar kita kena lorek ke mana ya? Lorek dalam. Tak dengar, teacher tak dengar. Lorek yang kat dalam tu. Tak, maksudnya yang lebih besar ni. Kalau lebih besar ni lorek ke mana? Ke kanan atau ke kiri? Tu je. Ke kanan. Ke kanan. So kita lorek ke kanan. Garis tu 1 markah, lorekkan awak nanti. Awak perhatikan ada satu kawasan yang terkena lorek 3-3. Kat situ kita kena lorek semula. Kita lorekkan semula cantik-cantik, jangan keluar daripada garis tersebut. Itulah jawapannya. Okay, so you'll get the first 3 marks there. Any question? Kalau senyap tu maksudnya tak ada soalan ya? Okay, bagus lah. Tengok soalan 2. Rajah menunjukkan rantau berlorek. Nyatakan 3 ketaksamaan yang mentakrifkan rantau berlorek tersebut. Soalan ketiga, ni skema jawapan saya tak mau.
Okey, soalan yang kedua ni, awak vice versa. Rantau berlorik sudah ada. Awak kena ingat macam mana nak dapatkan garisan tersebut. Ada satu garis yang warna kuning tu, ada satu garis warna hijau tu. Dua garis sudah diberi, persamaan untuk dua garis tu pun dah ada. So dua markah tu dah ada dalam tangan. Tengok kawasan berlorik dia. Kawasan berlorik dia kat sini. So dah tentu ini lorik ke bawah, yang satu lagi lorik ke atas. Yeah. So how to write the equation? Your statement is how to write y x Kosong. tambah 1. X tambah 1 tu kita nak tulis apa? Garis kuning tu. Dia tanda ke kanan balik Okay, lebih dia besar. tanda lebih besar, lebih kecil. Lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Yang ni ada Lebih kaki. lebih besar sama dengan tu. Ada kaki. Lebih besar atau sama dengan ada kaki. Ada kaki sebab garisannya stabil. Dia tak putus-putus. Okay, satu lagi persamaan yang kamu nampak ialah 3y negatif 4x tambah 12. Persamaan sudah diberi, awak cuma buang yang benda tengah ni. Lepas tu awak kena adjust balik. Okay, now what is the situation? Awak tengok garisan hijau tu, lorik ke bawah. Bila lorik ke bawah, maka lebih kecil daripada ada sama dengan ke tak ada? ada Garisannya stabil. ada tebal. So at least 2 markah daripada 3 markah tu dah ada dalam tangan awak. So tinggal satu lagi markah sahaja. Satu lagi markah tu awak tengok garisan awak yang berlorik tu. Dia melibatkan garisan pada sini. Ni kan garisannya. Dia tak bagi garisan putus-putus. Tengok balik, saya padam. Adakah garisannya putus-putus? Garisannya adalah solid. Okey, yang ni dia bukannya garisan bernama Y sebab dia tak potong paksi Y. Garisan tu potong paksi X. Dia potong paksi X pada nombor berapa? Kosong. Kalau dia potong pada 2, maka dia X sama dengan 2. Kalau dia potong pada 0, maka X sama dengan 0 lah. Itulah. Sekarang kita lorikkannya sebelah kanan. Kalau sebelah kanan, maka persamaannya ialah Lebih besar sama dengan. lebih besar atau sama dengan. X lebih besar atau sama dengan 0. Boleh? Apa yang penting ialah kamu perlu usahakan untuk 2 markah yang pertama, jika pandai lagi boleh 3 markah dalam tangan awak tanpa masalah. Alright. Can we continue to another question? Okay, soalan, saya nak pergi soalan ni lah. Masih di bawah tajuk yang sama. Kejap ya. Okay. Tentukan sama ada titik 24 memuaskan Y sama dengan X tambah 5, Y kurang daripada X tambah 5 atau Y lebih besar daripada X tambah 5. Apa soalannya? Faham ke tidak? Mesti tak faham. Tentukan sama ada koordinat ni kan, koordinat 24 ni, dia bermuaskan kesamaan yang mana? Maksudnya bila X-nya 2, Y-nya mesti 4.
Tetapi dia tak semestinya sebab dia ada sama dengan, dia ada lebih kecil atau lebih besar. So kita tengok, kalau saya ganti X-nya dengan 2, contoh pertama, saya ganti dalam Y sama dengan X tambah 5. Ini soalannya. Kalau saya ganti X-nya 2, maka berapakah nilai Y? 2 tambah 5 berapa? 7. 7. Adakah nilai Y itu 4 sebagaimana yang dibagi dalam soalan ni? Ni soalan ni dibagi 2, 4 kan? Dia kata bila X ni 2, Y ni 4. Adakah dia 4? Tak. Bagi jawapan ni sekarang ialah 7 kan? So sekarang yang ni tak boleh. Sebab dia tak sama. Nilai Y tak sama dengan nilai X tambah 5. Yang ni sepatutnya 7 kalau dia nak sama. Okay, so kita clear out one thing. Tengok persamaan yang kedua. Bila X-nya 2, Y-nya ialah 7. So nilai Y ni adakah lebih kecil daripada X ataupun lebih besar daripada X? Ni X, ni Y. Jangan confuse, tanya diri awak balik semula, teacher ulang, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ya, yang ni bukannya sebagaimana yang biasa kamu buat, ini dah dipanggil K, but untuk awak. Tentukan sama ada titik 2, 4 ni memuaskan persamaan 1, persamaan 2 atau persamaan 3. So sekarang kita ganti nilai X ni dalam persamaan kita. X ni kita ganti dengan 2. Bila ganti dengan 2, saya buat kat sini, X ganti dengan 2, kita akan dapat 2 tambah 5, dapat berapa tadi? 7. So adakah nilai Y-nya 4 bila ganti 2? Bukan. So ini tak boleh. Dah salah, ni tak boleh pakai sebab dia bagi sama dengan. Okay, yang kedua. Bila X 2, Y kita sebenarnya kita dapat 7. So nilai Y ni adakah lebih besar daripada nilai 2 kita ataupun lebih kecil daripada nilai 2 kita? Bila kita ganti. Dia ada 3 persamaan tadi tu yang teacher bagi tu. 1, 2, 3. Yang ni mati sebab tak jadi. Sekarang tengok nilai X dengan Y ni. Adakah Y ni lebih besar atau lebih kecil? Nilai X ni 2, Y ni 7. So nilai Y ni lebih besar ke lebih kecil daripada X? Lebih Nilai Y ni lebih besar. So 2, 4 ni dia memenuhi syarat mana? Y lebih besar. Masih tak nampak, kita tengok graf kat bawah ni. Boleh? Jika cara ni kamu tak faham, maksudnya kamu kena lukis jugalah ya. Tak apa, kita slow-slow ya. Okey, garis ni, garis ke atas ni, garis ni ialah Y sama dengan X tambah 5. Betul? Okey, sekarang titik 2, 4 tu kat mana? Kalau saya nak plot titik 2, 4, ni 1, sini 2. Ni 1, ni 2, 3, 4. So 2, 4 ialah 2 dengan 4 sini. Titik yang saya baru plot ni, adakah dia lebih, ada 3 persamaan dia bagi kan? Sama dengan maksudnya dia betul-betul atas garis tersebut. Adakah dia betul-betul atas garis tersebut? Macam ni? Yes. Dapatkah titik macam tu? Tak. Titik ni kat bawah ni, bukan ni kat betul-betul atas garis. So ini tak boleh. Ini maksudnya atas garis.
Ini mesti duduk atas garis. Atas garis bukan maksudnya atas tu atas daripada garis. Pada garis. Okey, saya tukar ayat saya. Pada garis. Dia mesti berada pada garis. Yang ni bawah daripada garis. Yang ni mesti atas daripada garis. So sekarang titik tu berada di mana? Bawah garis ke atas garis? Titik. Ini garis ni. Garis dia ni lah, X tambah 5. Oh, bawah lah. Bawah. Bawah lah. So bawah maksudnya persamaan mana yang sesuai? Y. Adakah persamaan 1, persamaan 2 atau persamaan 3? Persamaan. Sekejap. These things Dua. must come to your mind. Dua. Okay. Semula saya tulis kat sini untuk awak. Ingat, jika sama dengan maka dia berada pada garis. Maksudnya dia berada betul-betul pada garis. Satu lagi saya guna warna kuning. Tengok kuning. Kuning ni macam ni. Yang ni maksudnya dia berada ke bawah daripada garis. So dia berada kat bawah garis. Yang satu lagi ialah yang ni, yang biru ni. Oh, sana pun biru pula dah. Hijau lah. Okey, yang hijau ni, maka dia akan berada atas daripada garis. So, dia akan berada di atas. So, sekarang daripada gambar raja awak tu, teacher dah plot untuk awak 24. 24 ni berada di atas, pada garis atau bawah garis. Kalau masih tak nampak tu kena pakai cermin mata ni. Bawah ya teacher. Bawah. Bila bawah, maka kita akan pilih Y sama dengan Y sama dengan Y lebih kecil atau sama dengan X tambah 5. Ini adalah soalan yang memerlukan awak faham dan buat analisis sendiri. Itu je. Jangan risau ya. Jika jumpa lagi soalan. Amirul, tak ada pun Amirul. Okay. Okay, teacher pada yang kat bawah ni sebab dia soalan lain pula ya. Oh. Pada graf Oh, disediakan lorikkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga persamaan. Okay, now we get back to the business. Yang ni lebih kecil. Y lebih kecil atau sama dengan X tambah 5. Kita lorik ke bawah. Yang dua ni Y lebih besar atau sama dengan 3 tolak X. Ini kita kena lorik ke kanan, ke atas. Yang ketiga ni, garisnya tak ada. Ni ada, ni ada. So ini ada, ni ada. Yang kecil ni kita lorik ke mana? Yang warna hijau tu. Garis ni warna hijau ni, inilah garis dia. Untuk garis ni kita akan lorik bahagian mana? Bahagian bawah. Bahagian bawah. So saya lorikkan sikit bahagian bawah. Yang warna biru tu? Oh, biru. Biru atas. Okay, yang biru tu ialah bahagian atas. So atas ni maksudnya ni lah. Yang ketiga tu tak ada. So kita nak dapat markah juga penuh. Mana nak lukis? Ini ialah X sama dengan 3. So pada paksi X, cari nombor 3. Mana duduknya nombor 3? Tu 3 tu. Tu. So kita lukis garis putus-putus ke solid? Putus-putus. Putus-putus sebab dia tak ada kaki. Dia tak stabil. Okay dah. Dia mesti potong paksi X sebab dia mula dengan X. Kalau mula dengan Y, dia potong paksi Y. So yang ni lebih kecil. X lebih kecil daripada 3. So yang ni kita lorik ke sebelah. Lebih kecil maksudnya kita lorik kanan ke kiri? So belah kiri lah. Kiri lah sebab kecil kan.
Kecil Ya. lagi kecil lah, ke kiri tu lagi kecil. So kamu dah nampak dah satu tempat di mana ketiga-tiga kawasan berlorek tu dah ada. So kita pun lorekkan semula. Bila lorek semula, jangan keluar daripada garisan yang diberi. Dah, 3. Semua kawasan tu memenuhi. So kamu akan dapat the full mark. Atas tadi 1 markah, yang ni 3 markah. Boleh ke? Terpaksa boleh lah ya. Boleh, Tak boleh. boleh. Semua boleh. Kita buat recording, nanti boleh tengok. Okey, yang ni mentakrifkan rantau berlorek. Sama macam tadi, ada 3 persamaan tapi kamu diberi 2. Biasanya 2 persamaan akan diberi. Jika tak diberi 2, kamu kena fikirlah sikit. Okay, this one is the one of it. This one is the other one of it. So benda yang dah tahu, dah nampak tu, cepatlah buat. Jangan tunggu untuk yang lain. Ya. Yang Y sama dengan 7. So Y 7. Jangan sama dengan, tak payah sama dengan. Sekarang awak tengok garis dia. Garisnya ialah solid. Loreknya ke bawah ke atas? Bawah. Loreknya ke bawah. Bila lorek ke bawah, dia akan jadi lebih Lebih kecil kecil. daripada. Oleh kerana solid, maka ada kaki. Yes. Ada kaki, dia stabil. Okay, garisnya stabil. Dia tak putus-putus. Okay, tengok garis yang kedua. Garis tu cuba warna kuning. Ni garis dia. So kita tulislah nama garis tersebut. Kita jangan kedekut nak tulis. Cepat-cepat kita tulis. 5Y. Sama dengan tu kita tinggalkan kosong kat tengah-tengah. Tambah 5. Okay, now. Tengok kawasan yang dilorek tu. Dilorek atas. So sekarang kalau atas mesti lebih Besar. lebih besar. Ada kaki tak? Ada. Garis kuning ni ada kaki ke tak ada? Ada. Ada. Garis kuning ni ada sebab dia kan solid. Jika tak nampak, teacher padam semula. Tak ada masalah. Solid. Okay. So ada kaki dia. Okay. 2 persamaan sudah ada pada soalan. Kita dah jawab dua-dua soalan itu. Kita boleh dapat 2 markah. Tinggal 1 lagi markah yang agak memeningkan kepala. Tapi awak tengok garis tersebut. Dia Y ni 10. X ni pun 10. Macam mana nak buat kerja? Tahu cari persamaan? Kamu tak tahu cari persamaan. Tapi awak tengok Y ni 10, X ni 10. Jadi teacher kata yang mudah untuk awak. Kalau X ni 10, Y ni 10, kita buat X tambah Y 10. Alright? Oh tu jawapan dia. Garis ni putus-putus. Loreknya ke bawah ke atas? Ke atas. Loreknya ke atas. Kalau ke atas dia lebih Besar. besar. Lebih besar. Ada sama dengan tak? Tak ada sebab dia putus-putus. Dia putus-putus maka tak ada sama dengan. Okey, boleh? Katakan ada garis 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Dia buat garis macam ni. Apa nama garis hijau ni? Garis hijau. Yang baru teacher lukis ni lah. X tambah Y sama dengan lebih besar daripada X. Tak, persamaan garis tu X tambah Y sama dengan 4. 4. Bila tengok lorek tu barulah kamu boleh bezakan, ya. Dia tak ada lorek, macam tu lah persamaan dia. Boleh ingat ke? Kalau nombor tu berbeza? Kalau tu nombor tu berbeza, awak kena buatlah persamaannya. Tak, dia 4 kan? Cari Itu kecerunan. dia Perlu cari kecerunan. Oh. Y sama dengan MX tambah C. Okay.
teacher tak nak peningkan kepala korang dengan Y sama dengan Max tambah Sis. Hari ni kita buat kerja yang mana bahagian A tu daripada 52 markah, awak mesti usahakan untuk dapat 35 markah ke atas. Okay. Jika awak jawab apa yang teacher suruh buat ni, macam 3 markah ni awak jawab 2 markah. Adalah 2 markah tu, satu soalan dah 2 markah. Ada 11 soalan. Ada yang boleh jawab, matrix awak boleh jawab. Okay, jom kita teruskan dulu. Ni dah. Oh, last question here for the rantau ketaksamaan. Bila tak nampak, teacher besarkan ya. Sebab tu saya tak nampak yang tu dah. Okay. Pada graf di bawah, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Y. Ada tak garis ni? Pada rajah ada tak garis? Ada. Garisnya ada. Okey, ada. Ini ada? Ada. Ada. So yang tak ada ni lah. Ya. Okey, yang tu kena lukis. Ingat, bila garis tu tak ada, kita lukis. So garis yang pertama yang kita ada ialah Y lebih besar atau sama dengan 2X tolak 3. Dah ada lebih besar, maka dia punya ni B besar. Garisnya yang ni. Lorek mana ni? Ke atas. Ke atas. Atas. Okey. Lepas tu yang kedua yang garis yang ada ialah Y lebih kecil atau sama dengan 5. Ni garisnya. So yang ni kita lorek atas ke bawah ke? Ke kiri. Ke kiri. Ke kiri bawah. Bawah. Bawah lah kan? Bawah. Sebab dia kecil. Kecil ke bawah. Macam mana nak tahu dia ke bawah, kecil ke bawah? Sebab dia semakin mengecil. Sini nombor apa tadi? Nombor 5. Sini nombor 5. Kalau ke atas ni mesti 6. Kat bawah ni mesti 4. Dia kata lebih kecil daripada 5. Mestilah ke bawah. Ingat, kena logik. Awak kena fikir logik. Okay, the last question that you need to draw is X lebih besar atau sama dengan 0. Mana garisnya? X sama dengan 0. 0 tu dia tegak. Pada Kosong. paksi X, cari nombor 0. 0. Ni 0. Lepas tu potong nombor tersebut. Ni. Garis ni solid kan? Sebab dia ada tanda kaki dia. So sekarang yang ni lebih besar. Kalau lebih besar, kena lorek ke Kanan. Atas. kanan. Adalah kanan. Okey. Kawasan memenuhi 3 kawasan tersebut kat tengah-tengah Lorek. sini. Okey. Lepas tu bila lorek, jangan terkeluar daripada kawasan dan jangan lupa bila awak lukis macam ni, ada satu segitiga kat bawah tu dia diganggu oleh paksi X kan? Tapi dia terlibat tak kawasan lorekan kita? Dia terlibat. Terlibat sebab awak kena tengok kawasan 3 garis tu je. Jangan sibuk dengan paksi punya garis. Okey, cun dah macam tu. Boleh? Boleh? Boleh. Senyap sangat. Okey, yang ni sama juga. Nyatakan ketiga ketaksamaan. Lepas ni memang pakar dah. Yang ni kalau tak tahu jawab saya tumbuk korang. Okey. Kita nak tulis 3 ketaksamaan. Awak nampak 1, nampak 2. Tulis siap-siap. Y. Kuning kan tak nampak pula. Sekejap. Saya ambil hitam je. Y 3X tambah 5. Satu lagi Y negatif 4X tambah 5. Sekarang tengok garis dia. Y 3X tambah 5 loreknya adalah ke bawah. Jika lorek ke bawah, maka persamaannya akan jadi cepatlah. Lebih besar sama dengan. Dia ke bawah lah bang. Oh iya ke? Nampak, lebih kecil nampak sama ke? dengan. Skrin nampak ke tak ni? Betul lah. Okey.
Ada tak sama dengan? Ada. Ada, sebab dia solid. Okey, satu lagi garis yang awak nampak. Garisan hijau ni. Lorek ni ke bawah ke atas? Ke bawah. Bila ke bawah, maka persamaannya akan jadi lebih Kecil. Sama kecil. dengan. Sama dengan sebab stabil garis dia. Okey, garis yang ketiga yang kamu tak nampak ialah, agak ni nampak tak sekarang garis ni kat mana? Tengok segitiga. Jadi garis yang ketiga tu adalah garis yang kat bawah ni. Baru nampak 3 kawasan tu berlorek. Yang ni kita kena lorek ke atas. Tapi apa nama garisnya? Y sama dengan kosong Y sama dengan kosong tu nama garis. Tapi kita nak ketaksamaan. Dia lorek atas. Apa ya tadi? Lorek atas. Atas tu besar. Ingat, atas besar, bawah kecil. Kanan Lebih besar, kiri kecil. So sekarang atas tu dia akan jadi lebih besar sama dengan. lebih besar atau sama dengan sebab kaki dia cantik kat situ, stabil. Boleh ke yang tiga garis tu? Boleh. Mesti boleh. Okay. Boleh. Boleh, okay. Matrix, I don't want matrix for now. Persamaan serentak. Okay, set. Kita teruskan dengan set dulu ya. Set ni maksudnya mudah sangat untuk kau orang kan? Mudah tak? Mudah, okay. Bagi saya. Ada 2 soalan. Saya besarkan soalan. Nampak, baru nampak. Okay. On the diagram, pada rajah di ruang jawapan, lorekkan set. Kita nak lorekkan. Jika kita nak lorekkan, kita dah belajar guna apa? Halo, guna apa? Sebelum lorek kena buat apa? Tulis nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kawasan yang perlu kita lihat. Sekarang kita tengok soalan. Soalan ni ialah K prime dengan M. Simbol yang macam ni maksudnya cari yang sama. Simbol yang satu lagi macam ni maksudnya ambil Terbalik. Ambil semua. Teacher terbalik? Betul lah. Tak. Oi, betul lah. Tak, betul. You tu maksudnya ambil semua. Kita jadikan satu keluarga besar. Okay. K prime maksudnya apa? Boleh jawab. Ada ramai pelajar dalam ni. K prime maksudnya kecuali K. So kita tutup K tu dulu. Tak mau K. Tengok. Yang ni tak mau. Saya lorekkan untuk awak supaya saya bagi tahu awak yang tu tak mau. Kalau tak nak buat macam tu pun boleh. Ada budak masa belajar dengan saya tuition kan, dia buat ni. Dia guna pensel warna yang berbeza-beza. Betul tak? Dia akan guna pensel warna berbeza-beza untuk membezakan bentuk dia. Pandai dia. Okay. Daripada gagal dia dapat C tau dah, SPM. Wah. Hebat budak tu. Takkan korang tak kenal Faris nama dia. 5UO dulu. Okay. Now, nampak kan 3 bentuk yang berbeza. Okay. K prime maksudnya kita tak nak yang bulatan biru tu. Yang K tu. Apa nombor selain daripada yang ada kat situ? 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Okay. M pula? M maksudnya kena ambil lah semua M sebab dia bukan prime.
Tengok petak biru. M tu biru. Biru kecil. Biru cair tu. 2, 4, 7, 9. 2, 4, 7 dengan 9. Lepas tu kita tengok yang sama. Apakah nombor yang sama antara K prime dengan M? 7. 7, 9. 9. 7 dan 9. Maka kita lorek kawasan yang ada nombor 7 dan 9. Corak lorekkan tu mesti sama, seragam. Jangan ada yang terkeluar daripada petak, jangan ada yang tebal, ada yang nipis, jangan ada ikut suka awak je. Mesti sehala, mesti sama corak, mesti seragam. Okay. Now let's go on to the second part of the question. Second part of the question is, I salin soalan dulu kat sini. K silang dengan L prime kesatuan dengan M. Okay. Sama juga, tulis nombor macam tadi. Nombor yang sama je lah. Kalau tak nak tulis sama, tak apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Now, you want K. Dia tak ada kurungan. Tak ada kurungan maksudnya kena pergi daripada kiri ke kanan macam ni. Okay, so kita kena buat K dulu. Apa yang ada dalam K? Kita bezakan warna. Nah, ni K. Apa yang ada dalam K? 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Lepas tu kita nak L prime. L prime maksudnya ini L. Yang hijau ni adalah L. Tapi L prime maksudnya selain daripada yang hijau tu. So ada nombor 1, 2, 9. 1, 2 dan 9. Inilah 3 nombor yang berada di luar L. Kita selesaikan ini dulu ya. Jangan pergi terus kepada yang lain. Kita nak selesaikan untuk persilangan. Persilangan lagi. Apa yang sama antara dua ni? 1, 2. 1 dan 2 saja. Lepas tu baru kita buat yang ketiga. Yang ketiga ialah union M. So kita senaraikan M kita. Tengok petak M-nya ialah yang warna oranye ni. So M kita ialah 2, 4, 7, 9. Okey. Perbezaan warna memudahkan awak melihat bentuk dia. SPM boleh guna ke? Boleh. Okey, union. Union maksudnya ambil semua. Kalau kita ambil semua, jawapannya akan jadi 1, 2, 4, 1, 7, 9. 2, 4, 7, 9. So kita lorek 1, 2, 3 tak ada 4. Ini yang kena berhati-hati. 1, 2, 4, 7, 9. Tengok corak lorekkan teacher tu sehala, seragam, sama saiz. Tak ada yang besar, tak ada yang kecil. Okay, sampai situ ada soalan tak? Tak ada teacher. Bagus. Okay, soalan yang kedua. Set ni ada 2 soalan je. Yang lain semua soalan. Kita akan lepas ni masuk matrix sekejap. Dah pukul 11. Tak apa, boleh je. Alright. Universal set. Union T, Union U. Okay, nothing to do with that. Kita nak lorek juga rantau yang berlorek. Rantau yang mewakili S silang T. Langkah pertama, tulis nombor 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 partition. Kita nak S, lepas tu kita nak T. Silangkan dengan T. Okay. Mari teacher tukar warna untuk kamu senang nampak. S ialah yang warna hijau. T ialah yang warna biru.
kuning. Ni ialah yang kuning. U ialah yang kuning. Okey, sekarang. S nombor apa, Dik? Satu, dua. Satu. 1, 2. T ialah? Dua, tiga, empat. 2, 3, 4. So bila kita lorek, kita kena cari yang sama dulu. Apa yang sama? Dua. 2 sahaja. So kita loreklah 2 sahaja. Jika rasa kecil sangat, lorek habis macam ni. Tak apa. Tak ada masalah. Tapi sebenarnya awak kena lorek pada ruang jawapan. Oh, jawapan kat bawah. Jawapan kat bawah. Ni, lorek ni macam ni. Hmm. Okay? Lorek kalau rasa kecil sangat untuk buat garisan, boleh buat macam tu je. Soalan yang kedua ialah S silang T prime ke? Bukan T prime pun. T union U. Awak senang sangat soalan. S silang T union U. Tengok semula soalan. Okay, S silang T union U. Patutnya ada prime code kat situ. Rasa macam ada prime ke tak ada? Tak ada. Tu T memang T yang tu. Yelah tu. Nampak macam ada prime. Tak apa, kita cuba dulu yang ni. Tulis nombor 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa besar sangat tulisan? Sebab tu dia tak boleh, tak muat. Okay. Kecil-kecilkan balik. One, two, three, 4, 5. Okay, now the shape colors just now I gave you. I don't know what colors I gave you, but you just follow here, yeah. Okay, so sekarang kita nak buat yang warna S silang T union U. Kena buat huruf yang mana dulu? Dalam bracket. Dalam bracket, very good. So you do T and you do U and then union. Union ialah kesatuan. Dalam T ada nombor 2, 3, 4. 2, 3, 4. Dalam U ada nombor 4, 5. 4, 5. So union jadi apa? Semua. 2, 3, 4, 5. Okay, jawapan ni kita nak buat dengan S pula. S ialah? 1, 2. S ialah 1 dengan 2. Tapi apa operasi yang melibatkan jawapan ni dengan S ialah silang. Kita nak cari persilangan. Nombor apa yang sama? Nombor 2 kan? 2. So kita loreklah 2. Sepatutnya dia prime, tak apa. Kita buat ini je. Boleh? Boleh. Teacher, Bagus. yang kalau ada nombor dalam tu macam mana? Macam X tambah 5 dalam nombor. Oh, nak soalan macam tu. Tak faham. Soalan macam tu. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tapi yang ni lain pula. Tu apa tu? Ini kena Bukan- lukiskan. Ha. Ni kita kena cari je bilangan. Dia tak suruh lukis pun. Yang ni arah sederhana. Universal set. Nombor 5. Kejap saya cari ada tak soalan yang dia bagi macam tu. Macam tu teacher. Tu. Tapi ni pun ni je. Tak ada ni yang penyelesaian. Dia tak suruh cari penyelesaian. Dia yang ni suruh senaraikan je. Senaraikan dengan cari bilangan. Dia terus jawapan dah. Okey, kita pergi kepada soalan yang melibatkan nanti minggu depan ke hari lain bila kita tuition ya? Semula 5 UKM?
Sabtu malam. Sabtu malam. Sabtu malam teacher cari soalan yang macam tu. Okay? Okay. Alright. Thank you for asking ya. Bagus. Okay, kita tengok yang ni. Soalan 3. X lebih besar atau sama dengan 1, lebih kecil atau sama dengan 20. X ialah gandaan 4. Gandaan 4 sama maksud dengan sifir 4. Senaraikan semua elemen bagi S. So, apakah S awak? Sifir 4 yang berada di antara 1 hingga 20. Macam mana nak tahu sifir 4? Tekanlah kalkulator. 1 darab 4. 4. 4. 4. Lepas 4, tu 8, 12, 16. 8. 2 darab 4, 8. 3 darab 4, 12. 4 darab 4, 16. 5 darab 4. 20. 20 boleh masuk ke tak masuk? Tak. 20 masuk ke tak masuk? Tak masuk. Ada tanda sama dengan tu? Masuk. Kalau ada masuk tanda semua. macam ni, tak masuk. Macam ni. Tak masuk. Tapi kalau ada tanda macam ni, masuk. Okay? Okay. Okey, Yang teacher. kedua, X lebih besar daripada 1 atau lebih kecil daripada 25 di mana X ialah suatu nombor ganjil. Nombor ganjil tu adalah selain daripada nombor genap. Kalau tak ingat nombor ganjil, ingat nombor genap. Nombor genap mula daripada nombor apa kat sini? 1 hingga 25. Sebut nombor genap sifir 2. Nombor genap ialah sifir 2. 2, 4, 6. macam tu kan? So nombor yang selain daripada ni adalah dianggap sebagai ganjil. Jadi dia mesti mula dengan nombor 1. Adakah 1 tu termasuk? Masuk. Masuk. So 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13, 13, 14, 15, 17, 17, 19, 19, 21, 21, 23 23 dan 25. dan 25 sebab dia termasuk 25. Okey, dia bagi 4 markah sebab A tu 2 markah, B tu 2 markah. Tapi A tu pun tak dapat markah. Kenapa tak dapat markah lagi? Cuba tekan. Dia apa ni jumlah dia Jumlah dia kat sini bang. tu jumlah. Ini jumlah. Dia kena N tu letak maksudnya jumlah. Apa yang tak ada kat S dengan T ni? Dia kata senaraikan semua unsur. letak kurungan. Tak ada kurungan sebab dia kan set. Hmm. Set maksudnya mestilah dia duduk di dalam kurungan. Kalau tidak dia nombor-nombor berterabur. Okey. Apa maksud simbol N ni sekarang ialah bilangan. Awak kiralah satu-satu menggunakan jari. Bilangan S berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So kita tulis sini jawapannya 5. Yang T pula ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So kita tulis sini sama dengan 13. Boleh anak-anak? Boleh teacher. Okay. Tak mengantuk lagi kan? Sikit lagi ya. Okey. Kita buat arah sederhana je, bukannya susah pun. Lengkapkan gambar raja. Ni lengkapkan gambar raja ni.
kalau anda dikendaki melengkapkan gambar rajah when di ruang jawapan untuk menunjukkan hubungan antara set R dengan set S. Di mana R ialah nombor kuasa 2 sempurna. Ini masalah juga bagi budak ni. Apa tu kuasa 2 sempurna? 2 kuasa 2, 4. Nombor-nombor kuasa 2. Bila Ya. sebut je nombor-nombor kuasa 2, awak kena tahu nombor-nombornya ialah mestilah mula dengan 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 berapa? 1. 1. 1. 2. Hai. 1. Tekan kalkulator. Jika tak ingat tak apa. Tekan kalkulator. Okay. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2. 25. Nombor-nombor inilah dianggap sebagai kuasa 2 sempurna. Okey, sekarang macam mana hubungannya R dengan S ni? Dalam S ni, agaknya ada tak nombor kuasa 2 sempurna? Ada. Adakah semua S kuasa 2 sempurna? Tak. Dia sebahagian je kan? Jadi boleh tak saya lukis S ni duduk di dalam macam ni? Boleh ke? Kalau S duduk di dalam, maksudnya semua nombor ni ada di dalam ni. Adakah semua nombor S ni berada di dalam nombor kuasa 2 sempurna? You have to think ya, jangan saja-saja jawab. Soalan-soalan ni memerlukan awak berfikir. Sebab tu dia melukis. R. Tadi Two kita facts dah buat. then. Tadi kita dah buat kuasa 2 sempurna ialah nombor-nombor macam ni. Adakah nombor-nombor ni semua? Kalau saya tulis kat sini 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Sekarang R dah ada. Adakah S ni subset kepada R? Maksudnya S ni duduk di dalam R. Semua ahli S ni ada di dalam R. Ada tak? Apa yang ada? Apa yang sama dengan R ni? Nombor apa yang sama? 9 9 je sama. Nombor 9 je sama kan? Ya. Maksudnya dia tak semua sama. Jadi dia bukannya subset. Dia tak boleh subset. So dia tak boleh duduk di dalam. Dia perlu berada di luar. Di mana? Dalam ni kalau kamu nak letak 9 lah. 9 ni milik 2 orang. Boleh ke? S tu ialah sifir 3 sebenarnya. Boleh teacher. Itu yang awak kena tahu. This one you can put here number 3. You can put here number 6. Yang ni boleh letak sini nombor 1. Ni boleh letak nombor 4. Tu je. Tapi awak tak letak nombor, katakan kamu buat elemen sahaja. Kamu buat ni macam ni. Dia R dia dah bagi. Lepas tu kamu lukislah kamu punya. Kamu buat S macam ni. Diterima sahaja jawapannya. Sebab dia bukan yang suruh awak senaraikan elemen, dia suruh awak lukis gambar rajah sahaja di ruang jawapan untuk menunjukkan hubungannya. Hubungannya ialah R silang dengan S, tu je. Okay. Now let's see some more questions. What are the questions? B kita selesaikan B dulu sebelum saya pergi kepada satu soalan matrix ya. Saya nak jawab juga matrix hari ini, satu soalan. At least 2. Okay, apakah nyatakan hubungan, ni baca ya, nyatakan hubungan yang diwakili oleh rantau berlorek. Nyatakan hubungan yang diwakili oleh rantau berlorek antara set A, B dan C. Awak tengok rajah tu, dia ambil dah semua C. Dia lorek kan? Lorek tu maksudnya union C. Dia kena ambil semua C. So dia dah lorek semua. So kita kena buat union C. Tetapi yang kat depan tu macam mana? Satu A union C. Yang kedua tu? Depan tu macam mana, Dek? Maaf, teacher tak dengar tadi.
A persilangan B. Yeah, very good. A silang dengan B. Lepas tu kita gabung dengan A silang dengan B, gabung dengan C. Itulah hubungannya. Kalau tengah-tengah ni mestilah silang. Kalau ambil semua, dia mesti union. Kalau tak ambil langsung, dia jadi prime. Boleh ingat sikit-sikit ya? Boleh teacher. Okay. Let's go on to one question on matrix. Matrix. Aduh, matrix. Mantap. Mantap. Matrix tak nak lari ni. Saya nak buat lain. Sebab matrix saya dah susun banyak soalan sikit. Jadi kalau saya buat satu macam tak sah. Kita buat Yes. sebarang. Yes. Kita buat persamaan serentak. Kebaran kalian. Kebaran kalian saya tak prepare hari ni. Okay. Saya kena buka file. Begitu. Okay. Hmm. Kebaran kalian akan saya buat malam Ahad lah. Okay. Okay. Okay, persamaan serentak ini yang biasa. Harap-harap untuk tahun ni dia bagilah yang biasa je sebab you orang pun PKP. Hitung nilai X dan Y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Dia bagi dua persamaan, awak kena cari X dan Y. Jadi di ruang jawapan, awak kena jawab. Macam mana nak jawab? Satu ialah, tak boleh guna matrix ya sebab dia dah tak sebut kat situ matrix. So kamu kena guna kaedah penghapusan ataupun penggantian. Kamu lebih mudah hapus ya. Penggantian tu payah sikit. Okay, kita tengok macam mana nak hapuskan. Yang penting kita nak samakan yang depan ni supaya nilainya atas dan bawah sama. So kalau nak senang kita bawa je orang yang kat bawah ni kita bawa ke atas, darab dengan 5. Saya turunkan sikit lah ya. Darab 5, darab 5. Darab 4 5. bawah. So lepas tu perkara yang sama untuk dari atas nak turun bawah. 4 tu bawa ke bawah, darab 4, darab 4, darab 4. Ada markah ke macam ni? Ada bila kamu dah selesaikan lah ya. Okay, 5 darab 4. Tak 20. tahu tekan kalkulator. 20. 20 apa? 20X. Tambah 5 darab Y. 25Y. Saya guna simbol yang diberi pada soalan ya. Saya tak ubah apa-apa. 3 darab 5. 15. 15. Tengok persamaan yang kedua pula. 5 darab 4. 20. 20. 2 darab 4. 8. Negatif 8Y. Ini 8 ada negatif di depan. Sama dengan 12 darab 4. 48. 48. Bila dah buat macam tu, kita dah ada dua persamaan, maka kita pun akan tolakkan dia. Buat garis tepi ni, buatlah. Lepas tu kita tolak. Maksudnya kita tengah memberitahu orang yang menanda kertas kita ni yang kita menolak. Yang penting bila kita dah samakan perkali, depan ni mesti sama, dia akan mati. 20 tolak 20 kosong kan? Okey, tengok yang kedua. Positif 25, yang ni positif 25 tolak negatif 8. Sila menggunakan kalkulator sahaja. 25 positif 25 tolak negatif 8. Dapat berapa? Tiga 33 apa? Y. Y. Sama dengan yang kat hujung tu sama juga. Kamu ambil 15 tolak dengan 48. 15 tolak 48. Dapat berapa dik? Negatif 33. Negatif 3. Sekarang kalau kamu tak boleh nak selesaikan kat sini, kita belajar alpha calculate. Kamu boleh guna alpha calculate. Caranya ialah 33 alpha
Y alpha calculate negatif 33. Lepas tu tak ada ni kita guna sama dengan, kita akan guna shift calculate, shift calculate 2 kali. Kamu akan terus dapat jawapan untuk Y awak. Berapa Y kamu? -1. Negatif 1. Sampai sini baru 3 markah. Sebab kamu belum mencari lagi untuk X. So kita kena ganti balik. Saya padam yang ni ya. Sebab saya nak guna ruangan ni. Ganti balik dalam persamaan yang pertama tadi ke mana-mana suka hati awak. Okay, cara nak ganti macam ni. Saya ambil yang asal dia. 4 X tambah 5 Y sama dengan 3. Ni persamaan asal. Sekarang saya dah ada jawapan untuk Y. So saya akan ganti Y lah. Y ni saya ganti, saya guna kurungan. Okey. Sekarang saya nak cari jawapan untuk X. Sama juga langkah macam tadi. Jangan buat kerja congak-congak. Terus guna calculator. Caranya ialah 4 alpha, bila ada huruf guna alpha X tambah 5 buka kurungan negatif 1 tutup kurungan. Sama dengan mesti guna alpha calculate. Bila awak tekan alpha calculate, awak akan dapat sama dengan 3. Untuk jawapan tekan shift calculate 2 kali ni. Okay, so you will get your answer there. Nicely done. X sama dengan siapa ni? Zim. Aduh lambatnya. Okay, X sama dengan? Mesti tak guna calculator ni. Mana? 2. 2. Okay, so itulah jawapan awak. Boleh ke tak boleh ni? Boleh teacher. Boleh. Okay. Kita berhenti di sini boleh atau nak sambung lagi? Berhentilah ya. Atau masih muda lagi, kau orang masih kepala tu masih segar. Segar Ini jawapan dah kat bawah ni, saya tak mau jawab. Dah ngantuk. Dah mengantuk ya. Cepat ni mengantuk kau ni. Tipu ah. Betul lah. Nasrul, tolonglah Nasrul. Baru ada berapa orang je. Mana pergi yang lain ni? Tolong saya. Ini je lah yang ada. Sekejap ya, saya nak tengok muka semua orang ni. Tak ada muka. Kenapa tak ada muka-muka ni saya pun tak tahu. Padahal ada 20 orang ni. Apa